Semua. So hari ni kita nak keluarkan satu video lah. Kita nak keluarkan satu video tentang ABS sebab banyak orang agak pening lah. Pening ataupun confused tentang sistem ABS ni tersendiri lah. So kita nak keluarkan satu video nak terangkan lah sikit lah apa yang kita tahu pasal ABS ni kan. Sebab ini untuk ABS ni motor kedua saya. SYM ni motor kedua. Motor pertama Pulsar yang ada ABS. So untuk motor hari ni SYM 185 Limited Edition, dia ada ABS. Nama ABS ada ABS Single Channel. Dia ABS Single Channel. So apa maksud ABS, macam mana dia berfungsi, apa maksud single channel, apa fungsi dia, apa beza dia, tu kita try explain lah sekarang ni. Okay, so mula-mula sekali kita nak try explain lah. Belum makan ni, sibuk nak buat video. Apa maksud ABS tu sendiri? Kalau tahu kat logo ni, ABS tu maksud dia anti braking system. Maksudnya tayar takkan lock lah bila tekan brake. Dia takkan lock. Okay, single channel pula bermaksud dia hanya pakai satu bahagian saja yang ada ABS. So maksudnya kat sini motor ni dia buat motor bahagian depan. RS pun sama, pusat RS pun sama. Bahagian depan saja. Ada certain motor lain macam dual channel ABS, ada certain motor macam tu, macam Domina 400. Itu kita tak cakap lah. So sekarang kita fokus kat sini. So dia hanya ada bahagian depan saja ABS, bahagian belakang tak ada langsung. Okay, so macam mana ABS ni berfungsi pada SYM 185 ni? Okay, bila kita tengok logo ni, masa motor ni on, logo ni ada betul. Bahasa ni ABS belum berfungsi ABS belum berfungsi. ABS berfungsi pada motor ni dalam kelajuan 10 km per jam baru dia akan start berfungsi. Masa tu logo ni hilang. Masa logo ni hilang baru dia start berfungsi lah. Kalau dia tak ada, kalau dia tak ada baru dia start fungsi. Kalau dia ada belum lagi. So masa keadaan macam ni kita tekan brake, dia boleh lock. Kita tekan brake dia boleh lock. Dia boleh block. Sebab masa ni ABS belum berfungsi. So ABS ni berfungsi bila kelajuan tertentu. Dalam motor ni 10 km per jam. Okay, saya explain dulu pasal sensor ni. Sensor ni, depan ni adalah sensor speedo. Motor kotor. Sibuk buat motor orang. Tak, yang bahagian depan ni, ini adalah sensor speedo. So sensor ni dia macam speedo biasa, cuma yang ni upgrade sikit lah. Dia pakai sensor ni untuk kelajuan sahaja. Yang belakang ni pula, yang ni yang penting. Yang belakang ni pula adalah sensor ABS. So yang ni sensor ABS ni, dia akan bagi signal kelajuan pada ECU. So bila dia bagi kelajuan pada bagi signal pada ECU, so masa tu lah ECU akan decide sama ada ABS perlu dipakai atau tak. So dalam cerita SYM 185 ni, pada kelajuan kosong ke 10 km per jam, ABS tak berfungsi lagi. 10 ke atas dia akan berfungsi. Sebab tu kalau korang pakai motor ni, bila korang start jalan, okay, ABS menyala betul. ABS menyala. Okay, lepas korang jalan 10 km per jam, baru logo akan hilang. So bila logo tu akan hilang, masa tu ABS fungsi. So dah jalan sampailah dekat tak feel light. Bila sampai kat tak feel light, pula dah lama kan, ataupun tak berjalan, tapi motor hidup je ni, tiba-tiba logo ABS menyala balik. Kenapa? Sebab masa tu kelajuan kosong, bawah 10. So bila kelajuan bawah 10, ECU akan dapat signal supaya ABS tak perlu digunakan, dan masa tu logo akan menyala balik. Itu satu soalan lah. Itu extra info lah untuk motor ni. Okay, so itu function ABS dan macam mana dia berfungsi. So yang belakang ni bukan sensor speedo. Kalau orang tanya cakap ni sensor speedo, ni sensor ABS. Dia ni yang akan bagi signal pada ECU. ECU akan hantar ke solenoid depan atau modulator orang panggil, tapi biasa saya panggil solenoid je. Dan dia akan pump brake tu, dia akan tahan. Brake pad tu biasanya kalau macam brake biasa ni, macam ni, saya explain secara ni je lah, fizikal. Kita tekan direct, dia akan terus cengkam je terus. Tapi bila ABS ni, bila dia ada, dia akan lepaskan slow mengikut kelajuan sensor belakang. Contoh masa 100 tu kita tekan braking. Bila tekan braking, dia akan
pump slow, dia akan pump banyak kali sampailah kita stop, fully stop. Kat depan saja, bukan belakang lah, kan tak ada ke mana. Dekat sana hanya ada sensor saja. Okey. Apa yang rider akan rasa bila kita tekan ABS tengah kelajuan laju ni, tengah laju tu kita akan rasa macam fork tu rasa macam tap banyak kali. Kita macam tap kita yang motor kan tap berhenti. Dia macam tu. Kalau tanpa ABS dia akan direct lock. Contoh macam motor Ego ni, di sistem lama bila kita tekan direct dia akan direct block. Direct lock je sepanjang. So kalau ABS ni, bila kita tekan direct pun masa tengah laju, ABS tengah function, dia akan berhenti secara slow. Dia akan berhenti secara slow. Itu sistem ABS. Okay, kenapa sistem ABS ni diwujudkan? Sebab satu, keselamatan. Bila kita braking slow, masa hujan, jalan licin, kita tak boleh hard braking. Masa hujan kita tak boleh braking, jalan licin kita tak boleh braking. Kita tol tengah laju, tiba-tiba kita tekan brake. Tekan je tak lepas kan. Automatik motor akan slide pum. Okay, bersepah lah kat situ tu. So yang banyak pengalaman tu, diorang tahulah macam mana perasaan dia kan. Bila tiba-tiba hard braking secara mengejut kan. So itu tanpa ABS. So ada ABS ni lebih safety lah. Okay, so ada orang tanya, kalau ABS ni masa corner perlu ada function tak masa corner? Masa straight tadi dah explain, masa corner ada function tak? Pengalaman saya lah, banyak saya motor kedua ni ada ABS ni, corner pun ada function safety dia. Sebab saya pernah overlap motor masa tu RS. Saya pernah overlap sampai tahap macam ni tepi tu gaung masa tu kat Cameron. So bila saya tekan ABS, motor direct automatic naik slow. Sebab apa? Dia pump. Kalau brake biasa, dia akan, bila kita pump tu dia terus lock kan. Ni tak ada, dia pump slow, so automatic motor boleh naik sendiri. Kalau tak ada ABS tu, saya rasa saya dah sepah lah. Masa tu agak laju kat. Yang tu laju tu tak payah cerita lah berapa laju, tapi memang laju lah kan. Cuma itu function untuk ABS masa cornering memang ada. Tapi kenapa MotoGP tak pakai ataupun orang-orang track tak pakai? Ikut keselesaan masing-masing. Keselesaan masing-masing lah. Ibarat macam ada setengah orang mancing, ada suka pakai stand. Kena ada stand dengan joran tu. Tapi ada setengah orang tak apa, tak pakai stand, suka pegang joran. Ada orang macam tu. So ikut pada skill pemanduan tu sendiri. Orang tu rasa macam mana? Dia rasa dengan hard brake dia boleh kawal motor tanpa ABS lah. Masuk hard brake ni tak ada ABS lah. Hard brake dia boleh kawal motor. Tak apa, ikut keselesaan dia. Tapi ada setengah orang, ada ABS boleh juga. Tapi dalam track kebiasaannya boleh off ABS lah. Macam KTM Duke boleh on off ABS. SOM ni tak ada. Tu extra info lah. KTM Duke boleh on off ABS. So keseluruhannya ABS ni berguna atau tak pada jalan raya bukan jalan track saya cerita ni, jalan raya bagi saya agak perlu. Sebab yang kejadian tadi, contoh-contoh saya cakap tadi adalah berlaku di jalan raya, jalan basah, corner overlap dekat jalan raya kan, corner overlap, semua ni perlu ada ABS. Perlu ada ABS. Sebab SOM ni 185 ni pun bukannya agak slow sangat dia ni. Dia ni agak laju. Dan sangat laju pun kadang-kadang kan. So kelajuan dia ni dengan motor yang ada kelajuan macam ni, ABS ni perlu ada juga. Sebab untuk keselamatan. Tanpa ada ABS, orang biasa bila kita tengah speeding ke apa, tiba-tiba kita nak elak santai, kita tekan brake, tekan terus brake macam ni, automatik terus kita tak langgar benda tu. Kita tak langgar, contoh kereta tukar line, kita tak langgar kereta tu, tapi kita jatuh sendiri sebab braking dah bersepah. So kalau ada ABS ni, at least lah boleh lah selamatkan. Tapi tak adalah ada persen. Ikut pada skill masing-masing. Macam saya cerita pasal joran tadi tu semua, ikut pada skill masing-masing. Tapi ABS ni untuk safety feature sangat bagus ada kat motor. Walaupun dia kat cai, maksudnya dia moped lah. Perlu ada. So sampai sini je dulu. So, kalau ada yang pening lagi, jangan ada yang cakap belakang boleh bila tekan depan automatik belakang boleh brake. Tak ada ke mana. Yang depan saja. Yang depan saja ada ke mana dengan ABS. Belakang ni hanya sensor ABS sahaja. Okey. Setakat tu dulu saya explain. So sampai nantilah kita tengok macam mana. So semoga bermanfaat pada semua lah. Assalamualaikum.